Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi tadi, seperti yang saya sudah kabarkan sebelum ini, Sanusi ditahan oleh polis pasukan JSJ. Namun demikian, yang lebih menggemparkan kita ialah, adakah Sanusi akan bersara dan letak jawatan sebagai pengerusi pilihan raya Perikatan Nasional, ataupun dia tidak akan bertanding? Itu menjadi persoalan besar. Tetapi daripada mykmu.net, Sanusi tak layak jadi Menteri Besar, eloklah bersara, kata anak bekas Presiden PAS. Bayangkan saudara-saudara sekalian, anak bekas Presiden PAS ini bukan orang biasa-biasa. Ini bukan orang-orang biasa. Ini anak bekas Presiden PAS. Beliau berkata Sanusi tak layak jadi Menteri Besar, eloklah bersara. Apa pendapat anda sekalian? Ada netizen juga selain daripada anak bekas Presiden PAS ini yang berkata, ada juga netizen mengatakan Sanusi memang tidak layak menjadi Menteri Besar kerana tidak membawa perpaduan, bahkan membawa perpecahan kepada orang, kata mereka. Selain itu, sikap Sanusi yang terlalu gairah, terlalu tak menjaga mulut, tak menjaga adab, kata mereka tidak beradab sama sekali. Ini tambahan lagi dengan tindakan Sanusi baru-baru ini yang didakwa menghina Sultan Selangor. Selain itu, tindakan beliau mengejek ataupun memperlekeh bentuk tubuh badan Amiruddin Syari dengan mengatakan kurang inci juga dikatakan oleh netizen sebagai satu tindakan yang tidak melambangkan beliau adalah Menteri Besar yang dihormati rakyat. Karena kata mereka, kalau dia Menteri Besar, dia sepatutnya menjadi teladan kepada ramai orang. Tapi apa pula alasan anak bekas Presiden PAS ini sehingga beliau kata Sanusi tak layak jadi Menteri Besar, eloklah bersara. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur, disifatkan tidak layak untuk menjawat jawatan tersebut dan disarankan agar bersara dari arena politik selepas didakwa menghina institusi Diraja Selangor. Rupa-rupanya ini sebab anak bekas Presiden PAS ini menuntut supaya Sanusi bersara. Rupa-rupanya dia kata perbuatan Sanusi menghina institusi Diraja Selangor itu adalah memalukan. Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Parti Amanah Negara Amanah, Muhammad Faiz Fazil berkata, Muhammad Sanusi perlu dihadapkan ke mahkamah atas dakwaan tersebut agar menjadi pengajaran kepada semua pihak supaya tidak menghina raja-raja Melayu di negara ini selepas ini. Saya bersetuju dengan Muhammad Faiz Fazil dengan kenyataan beliau ini supaya ianya menjadi pengajaran bukan saja kepada rakyat tetapi kepada pemimpin-pemimpin besar. Jangan sampai oleh kerana anda pemimpin, anda rasa anda boleh menghina sesuka hati. Tapi sepatutnya anda ialah orang yang sepatutnya menjadi teladan kepada ramai orang. Jadi tindakan menghadapkan ke mahkamah ini boleh menjadi pengajaran dan dapat mengelak daripada perkara ini berulang semula. Menurut beliau, sebagai seorang pemimpin, Menteri Besar seharusnya menjadi contoh yang baik kepada rakyat dan bukan sebaliknya. Mohon maaf bukan satu penyelesaian. Saya setuju dengan kata-kata beliau ini bahawa memang betul mohon maaf itu bukan satu penyelesaian, terutamanya membabitkan penghinaan kepada institusi diraja dan juga melibatkan perkara-perkara yang sensitif yang lain. Ini tidak akan mendidik rakyat untuk patuh kepada undang-undang. Kita hendak tegakkan keluhuran undang-undang. Kita mahu institusi diraja itu dihormati dan dijunjung oleh rakyat Malaysia. Kita tidak boleh ada pemimpin seperti ini, kata beliau. Bagi saya, Sanusi sudah tidak layak untuk menjadi Menteri Besar atau pemimpin politik. Eloklah dia bersara daripada menjadi Menteri Besar, perlu seiring dengan Sultan walaupun berbeza negeri. Semangat menjunjung sistem beraja ini, semangat menghormati sistem diraja ini tidak ada pada dirinya, katanya pada sidang akbar pada Isnin. Faiz yang juga pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM berkata demikian selepas program Rahmah Mesra Madani bersama nelayan di pasar nelayan seberang kota dekat sini. Jelasnya Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah juga telah bertitah pada Isnin bahawa kenyataan Muhammad Sanusi yang dianggap menghina institusi Diraja Selangor masih belum selesai. Bukti jelas, pihak Istana Selangor telah membuat kenyataan menyatakan kes ini belum selesai.
bermaksud permohonan maaf bukan jalan penyelesaian. Saya pasti beliau patut dihadapkan ke mahkamah. Beliau berhadapan dengan kes dan boleh mempertahankan diri di mahkamah, ujar beliau lagi. Tanpa Faiz, banyak juga ucapan pemimpin tersebut sebelum ini yang turut mempertikaikan kerajaan perpaduan yang telah dititahkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan perkara tersebut boleh dianggap satu penghinaan kepada institusi diraja. Jadi kita setujulah dengan tindakan ataupun pendapat daripada anak bekas Presiden PAS ini apabila beliau kata Sanusi tak layak lagi jadi Menteri Besar, eloklah bersara. Apa pendapat anda semua? Kalau anda sependapat dengan kami, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe itu percuma, dan share video ini. Dengan kata itu, semoga apa yang berlaku ini menjadi pengajaran kepada kita semua. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejutan yang luar biasa di awal Selasa hari ini apabila dikabarkan dalam berita Sinar Premium, Menteri Besar Kedah ditahan. Wah, ini memang luar biasa punyalah. Dan bila dia ditahan, awal pagi Selasa hari ini, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor dipercayai ditahan di sebuah hotel di Mon Kiara dekat sini awal pagi Selasa. Beliau ditahan oleh sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Selangor kira-kira jam 3 pagi ketika berada dalam sebuah bilik tingkat 33 di hotel berkenaan. Wow, ini memang paling mengejutkan. Kita rasa macam kesian, kesimpati dengan Sanusi pun ada. Tapi itulah seperti yang dikatakan oleh Zahid Hamidi, kalau dah buat tanggung sendiri. Terlajak kata, tak boleh undur, kata beliau. Tanggunglah sendiri, kata juga Saifuddin Nasution Ismail. Ini apabila Sanusi didakwa seperti menghina Sultan Selangor, apabila beliau mempertikaikan pelantikan Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar Selangor oleh Sultan Selangor. Selain daripada itu, juga dilihat dalam ucapan Sanusi seakan-akan menghina bentuk tubuh badan Sanusi. Jadi ada netizen kata apa dan mukalah, ada yang kata Sanusi dah kena hukum karma dan sebagainya, macam-macam lah. Tapi awal pagi hari ini kita digemparkan apabila Sanusi dikabarkan ditahan oleh sepasukan polis daripada Jabatan Siasatan Jenayah di hotel yang mempunyai tingkat 33A itu. Muhammad Sanusi kemudian dibawa menaiki sebuah kenderaan pacuan 4 roda milik pasukan polis diiringi kenderaan lain dari JSJ Kontijen Selangor menuju ke Ibu Pejabat Daerah Gombak, dan video penahanan terbabit berdurasi 2 minit 50 saat itu kini tular di media sosial. Bagaimanapun Sinar Harian sehingga kini belum lagi mendapatkan maklumat rasmi berhubung penahanan terbabit. Muhammad Sanusi dijangka akan dihadapkan ke Mahkamah Session Selayang pada pagi ini bagi menghadapi pertuduhan mengikut Seksyen 4/1/E Akta Hasutan. Media sebelum ini melaporkan Muhammad Sanusi dalam satu siri ceramah anjuran PN didakwa mengeluarkan kenyataan yang dikatakan menghina Sultan Selangor. Menerusi video tular terbabit, Muhammad Sanusi turut didakwa meremehkan pelantikan Menteri Besar Datuk Amiruddin Syari. Sebelum itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, polis menerima 31 laporan di seluruh negara membabitkan kenyataan Muhammad Sanusi yang didakwa mempertikai kewibawaan institusi Kesultanan Selangor. Saudara-saudara sekalian, dengan kabar berita ini, maka pastilah ada yang berpuas hati dan ada yang tak berpuas hati. Dan saya fikir dengan lebih daripada 31 laporan polis yang telah dibuat di seluruh negara ini akan memberikan kelegaan kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya rakyat yang menyayangi keamanan, yang rakyat yang tidak suka dengan kontroversi melampau dalam pilihan raya. Apa gunanya menang? Apa gunanya menang satu pilihan raya kalau negara menjadi huru-hara, kata netizen di dalam ruangan komen konten saya sebelum ini. Mereka kata
polis Diraja Malaysia dan juga kerajaan harus mengambil tindakan bukan saja segera tetapi lebih berat kepada para orang yang melakukan kesalahan seperti ini. Tidak cukup dengan hanya memohon maaf. Seperti juga netizen setuju dengan kenyataan Azalina Othman Said apabila Azalina kata jenayah seperti itu tidak boleh diselesaikan dengan hanya memohon maaf. Dan kita juga setuju atau terkejut dengan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor apabila Sultan Selangor juga mengatakan isu hina Sultan Selangor itu, dia kata isu Sanusi belum lagi selesai. Baginda bertitah isu Sultan itu Sultan dihina oleh Sanusi belum selesai, walaupun Sanusi telah pun mengatakan dia sudah mengirimkan warkah memohon ampun daripada Sultan Selangor dan memohon keampunan daripada Selangor itu. Namun demikian Sultan Selangor kata ianya bertitah bahawa ianya belum lagi selesai. Jadi dengan itu kita rasa berpuas hati dengan tindakan Polis Diraja Malaysia mengambil tindakan yang sewajarnya seperti ini. Cayok-cayok, semoga maju jaya kepada kita semua. Elakkan menggunakan isu 3R dalam pilihan raya. Kalau Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi skandal REED Sheikh. Tular surat Sanusi mohon pas lawatan pekerja negara China. Ketika Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor dilihat gagal memberi penjelasan termasuk ketika sidang Dewan Undangan Negeri DUN mengenai isu sebenar yang berlaku di kawasan hutan Bukit Enggang Sikh, tular satu dokumen mengejutkan. Surat bertarikh 3 Ogos 2020 itu menunjukkan Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN, negeri telah memohon pas lawatan pekerja asing dari China untuk bekerja di kawasan hutan simpan terbabit. Sokongan bagi mendapatkan pas lawatan ikhtisas bagi tenaga kerja teknikal, pengurusan dan profesional dari China untuk kerja-kerja penjelajahan dan penyediaan awal pemasangan infrastruktur bagi galian mineral di negeri Kedah. Demikian tajuk surat itu. Surat daripada Menteri Besar Kedah tersebut ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri ketika itu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang juga Setiausaha Agung PN pada waktu itu. Susulan tersebarnya surat tersebut, Sanusi dilihat sejak awal telah bekerjasama dengan syarikat dari Republik Rakyat China PRC bagi penerokaan mengeluarkan unsur nadir bumi di sekitar hutan simpan Bukit Enggang Sikh. Sebelum ini, media dan penduduk tempatan mendedahkan wujud aktiviti mengorek REE secara tidak sah oleh kumpulan warga asing yang berselindung atas kebenaran melakukan kegiatan eksplorasi daripada kerajaan negeri kepada syarikat usaha sama tempatan dan luar negara. Ekoran itu, Jabatan Perhutanan Negeri Kedah pada Oktober 2020 dan Februari lalu telah menyerbu tapak berkenan berdekatan kompartmen 12 hutan simpang Bukit Enggang. Lebih 50 lelaki warga asing yang disyaki melakukan kegiatan itu dengan 40 individu yang didakwa di Mahkamah Seksyen Baling kerana kesalahan mencuba hutan pada April lalu. Namun, Sanusi dalam kenyataan balasnya ketika itu menegaskan tiada aktiviti perokan di REE di hutan simpan Bukit Enggang. Menurut pengarah pilihan raya PAS pusat itu, Syarikat Prospek Suria Sdn Berhad yang diberikan lesen penerokaan untuk mengkaji hasil mineral berkenaan sedang menyediakan laporan penilaian dan sekeliling. Alam sekeliling. Bekas adun jeneri itu berkata kerajaan tidak akan bertindak sesuka hati dan hanya melakukan aktiviti perlombongan mengikut undang-undang dan SOP daripada Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Walau bagaimanapun, media minggu lalu melaporkan kegiatan mengeluarkan PPE tanpa prosedur operasi standard SOP di kawasan hutan itu didakwa masih berlaku di tapak milik Perbadanan Menteri Besar Kedah. Pengerusi Amanah Negeri Datuk Dr. Ismail Saleh berkata,
Penduduk yang tinggal di sekitar kaki bukit enggan memaklumkan bahawa mereka melihat sendiri kehadiran kenderaan pacuan 4 roda keluar masuk ke kawasan terbabi terutama pada waktu malam. Katanya penduduk juga memberitahu wujud kumpulan pekerja seramai 12 orang tinggal di inap desa berkenan berdekatan dan sering berulang-alik ke kawasan hutan sambil simpan melalui jalan kampung. Sehubungan itu, beliau menuntut suatu jawatan kuasa siasatan khas ditubuhkan pihak berkuasa bersama kerajaan negeri bagi melihat kembali bagaimana kegiatan itu masih boleh berlaku. Semalam, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah, Datuk Seri Mazir Khalid turut menggesa kerajaan negeri supaya lebih telus menangani isu penorokan haram REE yang masih berlaku di hutan simpan Bukit Enggang. Bekas Exco Hal Ehwal Tanah Keuangan dan Hasil Bumi Negeri itu berkata, kerajaan negeri patut memberi penjelasan kepada rakyat berhubung isu itu bagi mengelak timbul pelbagai spekulasi kurang baik terutama tanggapan bahawa kegiatan pelumbuhan di kawasan berkenaan didalangi pihak tertentu. Tegasnya, isu REE masih menjadi tanda tanya termasuk berkaitan syarikat yang diberikan permit untuk melembung di kawasan hutan simpan tersebut. Beliau berpendapat isu itu juga semakin parah berikutan berlaku pembongkaran kes pemerdagangan manusia membabitkan warga asing yang bekerja di kawasan itu. Kemarin, polis dilapor membongkar kegiatan pemerdagangan manusia serta kecurian REE di Bukit Enggang susulan tangkapan 9 individu hujung bulan lalu. Ketua Polis Kedah, Datuk Faisal Salib berkata, 4 suspek tempatan termasuk seorang wanita ditahan pada 21 Jun lalu manakala seorang lagi ditahan pada 25 Jun lalu. Dalam hal berkaitan, Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Faiz Fadzil menyifatkan penglibatan beberapa syarikat dalam penorokan REE di hutan simpan di Kedah itu menimbulkan pelbagai kerosakan. Peguam berkenaan berpendapat tindakan Sanusi menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan syarikat China dan sebuah lagi syarikat tempatan dilihat sebagai langkah terburu-buru. Beliau mencabar Sanusi untuk menjelaskan secara terbuka mengenai pemilihan jangka bakat mineral dan berhad yang amat meragukan untuk projek REE di kawasan hutan simpan itu. Menurut bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang Pasir Pulau Pinang berkenan, syarikat yang belum berusia setahun itu akan bekerjasama dengan syarikat China Zhenmen Tungshen Sendrian Coal Ltd. Persoalan yang timbul, apakah peranan utama yang dimainkan syarikat Zhenmen Tungsten ini dan mungkinkah ia akan menjadi abang besar yang berpotensi mengawal sektor nadi bumi Kedah yang dianggar bernilai RM62 bilion. Bukankah hasil bumi negeri sepatutnya lebih memanfaatkan rakyat Kedah berbanding syarikat asing, katanya. Faiz berkata jangka bakat mineral sendirian berhad dimiliki Datuk Liana Khalid yang turut disenaraikan sebagai pemilik syarikat jangka bakat sendirian berhad yang pernah dinamakan dalam laporan Ketua Audit Negara LKN 2013. Dalam masa sama, beliau menegaskan bahawa Sanusi juga harus menjelaskan mengapa lesen untuk projek eksplorasi REE di hutan simpan Bukit Enggang diberi kepada prospek Suria Sendirian Berhad, iaitu sebuah syarikat yang 80% dikawal oleh seorang warga asing bernama Su Loi Fat. Itulah dia pendedahan yang kita tak pernah tahu tentang skandal REE di SIK. Tular pula surat Sanusi mohon pas lawatan kerja negara China. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa anda share video ini, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye.